السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah sejak sehari Allah Taala tauhidkan, Allah Taala jadikan kita bersama-sama sambung belajar ataupun mengkaji ilmu fikih khasnya dan ilmu agama yang lainnya. Seperti biasa, kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah. Kita baca bersama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, pengusaha Tuan Pengerusi Masjid Al-Falah Kampung Maju Jaya yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Masjid, Barisan EJK Masjid yang dikasihi Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat menyambut sambutan Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita masih lagi di bulan Rabiul Awal. Istimewanya di Johor ini, sambutan Maulidul Rasul ini disambut sepanjang tahun. Habis bulan Rabiul Awal pun masih lagi ada yang menyambut Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi sempena bulan Rabiul Awal dan sambutan Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi diri saya sendiri, saya mulakan sebelum kita teruskan membaca kitab-kitab, saya mulakan dengan satu rawi daripada 18 rawi ini. Saya pilih satu untuk mengambil keberkatan dengan kisah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pilih yang mana atau pula rawi ke-11 kita tengok rawi 11 9 yang rawi 9. Susah nak pilih rawi 1 pun je lah, tak apalah ambil rawi 1. Baik, saya bacakan rawi 1 dengan Nazam Barzanji, Maulid Barzanji. Maulid Barzanji ini dikarang oleh Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Namanya Sayyid Ja'far Al-Barzanji, itu tempat lahirnya, iaitu Barzanj. Barzanj ini satu tempat di negeri Iraq. Kalau kita orang Johor, nama kita belakang tu Al-Jauhari. Kalau nama saya Muhammad Nur Aidul Hakim bin Maliki Al-Jauhari. Kenapa tak Johori Ustaz? Bahasa Arab negeri Johor ini Jauhar, permata. Orang Melayu sebut Johor. Mana ada Johor dah kan? Susah lah sebut Jauhar ni, Johor. Tak apalah kan? Orang tanya, kalau orang Arab tanya di negeri apa? Johor. Apa makna Johor? Apa makna Johor? Kita pun tak tahu kan? Tapi bila orang Arab tanya apa nama negeri ni, kita cakap Al-Jauhar, Masya Allah, permata. Itu radio dia cakap, stesen radio Permata Selatan. Kenapa? Al-Jauhar, permata. Asal nama Johor Al-Jauhar. Ejaan Al-Jauhar, Jim Waw Hara, bahasa Arab Jauharun, permata. Cuma kita sebutnya Johor. Habis lepas ni kita sebut Jauhar, Ustaz, tak pulang. Kamu tak kenal pula. Oh, dari negeri mana? Jauhar. Malaysia ada negeri Jauhar. Payah pula kan? Terangkan kalau sudi kan. Jadi kalau kita Al-Jauhari, orang Johor. Sayyid Ja'far Al-Barzanji, orang Barzanj, Iraq. Beliau merupakan bekas mufti Madinah, pernah menjadi mufti Madinah ketika hidupnya.
Karangan beliau ini, Maulid Barzanji, terkenal di seluruh dunia, bukan saja di Malaysia. Yang kita ingat kat Malaysia je, Al-Jannatu wa na'imuha, Malaysia je, tak, seluruh dunia. Tak percaya buka YouTube sekarang. Semasing di masjid mana, siapa yang di masjid tak buat handset, saya Ustaz, saya tak nak gangguan. Eleh. Bukan tak nak gangguan, kadang depan tempat sujud letak je handset. Lagi macam-macam gangguan. Kalau ada yang kuat terlupa pula nak silent, kan, lagi macam-macam gangguan dia. Ada yang selip bawah sejadah tu kira okey lagi lah, tapi bunyi still bunyi kalau tak silent dulu. Baik, jadi buka YouTube, tuan-tuan type lah Maulid Barzanji, contoh negeri China, tanah besar China, CHINE. Dia tu dengan Malaysia, China dengan Malaysia, mana dulu dapat Islam? Kalau kita belajar sejarah, China dulu dapat. Jadi Maulid Barzanji ni dia bukan baca macam saya baca, tutup, lupa. Tak, dia hafal. Dia hafal, saya tak hafal. Betul tak? Dahsyat kita kalau masyhur di Malaysia ni hafaz Al-Quran dia 30 juzuk, macam imam kita kan. Hafal Barzanji saya belum pernah dengar, tapi mungkin ada, tak diwar-warkan kan, mungkin ada. Kalau di China memang ada rakaman, dia baca Maulid Barzanji tu hafalan, tak ada tengok kitab. Masya-Allah kan. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada kitab syarahnya. Kalau ada yang mengatakan Maulid Barzanji ini bid'ah yang dalalah, bid'ah yang sesat, maka dakwaan tersebut boleh disangkal, boleh ditepis dengan hujah ada kitab syarah bagi Maulid Barzanji, iaitu namanya Madarijus ila Iktisabil Wurud bagi Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, ataupun dipanggil Imam Nawawi Tsani, Imam Nawawi kedua, orang apa nama ni, Jawa Timur, orang apa nama ni, Banten, Tanara, kampung Tanara, Banten, Indonesia. Dia mengarang kitab syarah bagi Maulid Barzanji. Di dalam kitab syarah tersebut penuh dalil-dalil. Setiap ayat dalam Maulid Barzanji itu dikeluarkan dalil-dalil hadisnya. Maknanya Maulid Barzanji ini karangan syair yang dikarang tetapi berdasarkan hadis-hadis, bukan karangan ikut tepuk dada tanya selera, tak. Baik, saya bacakan. Minta maaf kalau tak berapa sedap suara ni lah ni, inilah yang ibu saya ajar dulu masa kecil. Selain dia ngajar muqaddam dulu, pas muqaddam Barzanji, ngajarnya tu dengan mulut dia imam, dengan rotan imam, tak dapat kan, nangis. Baik, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallimu wa yubariku alaihi. Syurga dan segala kenikmatannya disediakan bagi orang-orang yang memohonkan doa restu, keselamatan dan keberkatan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Abtadi'ul imla'a bismidzatil aliyyah. Kumulakan menggoriskan penaku dengan nama Tuhan Zat yang Maha Agung. Mustadirran faidal barakati ala ma analahum wa amlah. Selanjutnya kumohon keberkatan dan restunya yang berlimpah ruah yang pernah dilimpahkannya kepada baginda. Wa uzanni bihamdin mawariduhu
sa'iqatun haniyah. Kuiringi dengan segala puji-pujian yang amat asyik dan nikmat mengucapkannya. Mumtadi'an minasyukril jamili mataya, sambil mengucapkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya. Wa usalli wa usallimu ala nuril mawsufi bittaqaddumil wal awwaliyah. Kumohon doa restu serta kesejahteraan untuk kupersembahkan kepada nur yang gemilang yang diberikan dengan qadim dan abadi. Qadim dekat sini bukan qadim tak ada permulaan. Qadim maknanya pada dari segi zaman, qadim dari segi bahasa dan dari segi syarak berbeza. Dalam ilmu tauhid, qadim itu tak ada permulaan, hanya Allah. Kalau qadim yang dimaksudkan kat sini cahaya Nabi Muhammad, itu maknanya apa? Qadim dari segi lughah, dari segi bahasa. Qadim ni dari segi bahasa maknanya dia dulu, dia yang awal. Kalau apa nama ni, antara bapa dengan anak, bapa tu qadim daripada anak, maknanya bapa lahir dulu daripada anak. Tu orang Melayu kata aku ni lebih dulu makan asam garam daripada kau. Tu kan. Itu tu kalau dah sebut macam tu tu dah kendiam, yang lawan. Qadim dekat situ maknanya bukan tak ada permulaan, tak. Dia yang awal, makhluk yang awal jadikan oleh Allah. Al-muntakil fil ghuraril karimati wal jibal. Nur yang berpindah-pindah dari wajah ke wajah datuk neneknya yang mulia dan ke dahinya. Wa astamnihu Allah ta'ala ridwanan yakhussul itratat tahiratan nabawiyyah. Dan kumohon keridhaan dari Allah Ta'ala khusus untuk keluarga Nabi yang suci. Wa ya'ummus sahabata wal asba'a wa mawala. Dan secara umumnya untuk para sahabat, para tabi'in serta orang-orang yang mengiringi mereka. Wa astajdihi hidayatan li sulukis subulil wadihatil jaliyah. Kumohonkan pula hidayah, semoga kita semua dapat melalui jalan yang sudah terang dan nyata. Wa hifdhan minal ghawayati fi khitatil khata'i wa khutaa. Dan kumohonkan perlindungan agar terpelihara kiranya diriku daripada kesalahan-kesalahan dan kekhilafan dalam tulisan ini. Wa anshuru min qissatil maulidin nabawiyyi burudan hisanan abqariyah. Yang bakal mempersembahkan kisah kelahiran Nabi ini kepada masyarakat ramai dengan bentuk baju baldu, baju kerakyatan yang indah. Nadimam minan nasabi syarifi iqdan tuhal masami'u bihula. Kumulailah nazam ini dari nasab keturunan baginda Rasulullah dalam rangkaian kata yang enak didengar. Wa asta'inu bihaulillahi ta'ala wa quwwatihil qawiyyah. Kemudian kumohon pertolongan kepada Tuhan yang Maha Agung, kerana segala kemampuan dan daya upaya hanya berpunca daripada-Nya. Fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Maka sesungguhnya tiada daya dan upaya melainkan semuanya datang daripada-Nya. Aqdirillahumma qabrahul karim bi'arfi syadiyyin min salatin wa taslim.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Taburkanlah kiranya ya Allah pusara baginda yang mulia dengan wangi-wangian semerbak aneka puspa, berupa doa restu dan kesejahteraan kepadanya. Ya Allah, limpahkanlah selawat, salam dan keberkatan ke atasnya. Jadi itu permulaan. Dia belum mula lagi sebut pasal Nabi Muhammad, cuma disebut permulaan beliau nak menulis nazam ni. Baik. Dan satu lagi tuan-tuan, saya ingin bacakan juga daripada kitab Al-Bayan. Kitab Al-Bayan ini keluaran Sekretariat Menangani Isu-isu Akidah dan Syariah Majlis Agama Islam Negeri Johor oleh Haji Jainan Sakiban Al-Jauhari Bang Johor. Kitab ini makmur saya, dia guru Al-Quran, lebih tahu dia guru Al-Quan. Dia dapat 16 juzuk Al-Bayan ni. Jadi kalau baca gitu seorang-seorang aja, seorang je dapat. Jadi saya ambil saya pinjamkan, dia bagi saya pinjam untuk saya bacakan dalam kuliah-kuliah. Iaitu yang ini, yang pertama, juzuk pertama ni khas untuk tajuk sambutan Maulid Rasul bid'ah dalalah, tanda soal. Tajuk dia tu soalan. Sambutan Maulid Rasul bid'ah dalalah. Maknanya ada golongan yang mendakwa sambutan Maulid Rasul ini sebagai bid'ah yang dalalah. Dalalah tu apa? Sesat. Bid'ah tu yang tak pernah dibuat oleh Rasulullah SAW. Dalalah tu sesat. Baik. Sambutan Maulid Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oh ya. Sebelum saya lupa, kalau tuan-tuan nak bacaan penuh 18 rawi beserta doa, saya buat videonya kuliah tahun lepas ke 2 tahun lepas. Sebulan untuk saya bacakan habis kitab ni. Yang Arabnya dan ertinya. Arabnya, ertinya macam tadilah. 18 rawi beserta doanya. Tuan-tuan boleh tengok channel YouTube saya, Aidil Hani. Dia ada banyak juga tu, tapi Aidil Hani yang ceramah lah. Kalau ada Aidil Hani yang menyanyi ke apa vlog ke apa tu, bukanlah tu. Muka ustaz ada tak? Tak ada, muka saya tak ada. Takut popular sangat nanti jadi artis pula. Tak sanggup pula jadi artis ni kan. Ya suara je, suara ada. Kitab dan suara ada. Jadi tuan-tuan tengoklah apa kalau nak lah. Orang lain pun mungkin ada, lagi sedap lah. Cuma yang ini saya bacakan Arabnya dan Melayunya. Arab dan Melayunya. Baik. Muqaddimah. Sambutan Maulid Rasul merupakan satu amalan masyarakat Islam untuk memperingati hari keputeraan junjungan besar itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari kelahiran. Amalan ini dilakukan oleh ulama-ulama Islam diwarisi zaman berzaman hinggalah kepada masyarakat Islam hari ini. Selama ini amalan mengadakan sambutan Maulid Rasul tidak menjadi apa-apa masalah dan tidak menyebabkan berlakunya perselisihan dan perpecahan dalam masyarakat. Tetapi sejak akhir-akhir ini timbul pandangan yang dijaja oleh pihak tertentu yang memaksa kita menerima fahaman mereka di mana kononnya sambutan Maulid Rasul itu adalah bid'ah dalalah, bid'ah yang sesat dan bertentangan dengan syarak yang perlu dielakkan. Golongan ini menguji kekentalan iman penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti halnya golongan Mu'tazilah dahulu yang membangkitkan masalah Al-Quran itu makhluk kerana mereka menjadikannya sebagai akidah dan rukun agama. Untuk tujuan ini mereka banyak menghabiskan wang ringgit hanya untuk mencetak risalah dan buku-buku mengenai sambutan Maulid Rasul untuk diedarkan ke seluruh dunia bagi meyakinkan umat Islam kononnya sambutan Maulid Rasul itu bid'ah dan ditegah oleh syarak melakukannya.
Walau bagaimanapun segala percubaan untuk mengubah pegangan penganut Ahlu Sunnah wal Jamaah itu tidak akan berjaya, kerana mereka mempunyai hujah yang mantap. Kita Ahlu Sunnah wal Jamaah, hujah kita mantap, cuma tahu dengan tak tahu je lah. Kalau tak tahu, bahaya. Bahayanya apa? Satu, kita beramal tanpa ilmu. Yang kedua, kalau dipengaruhi oleh ajaran sesat, maka kita akan terpengaruh. Sebab tu saya bawakan hujah dalil harusnya, bolehnya dibuat sambutan Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam, buku daripada Jatan Agama, dikumpulkan hujah-hujah Al-Quran dan hadis, supaya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengamalkan sambutan Maulidul Rasul setiap tahun ini beramal dengan ilmu. Satu. Yang kedua, boleh menolak fahaman-fahaman yang sesat. Sekurang-kurangnya ahli keluarga kita, rakan-rakan kita, jiran-jiran kita tak terpengaruh, kita boleh selamatkan. Kalau tidak, jadi macam pengikut-pengikut ajaran baharu, sesat yang baharu, Sihab, SIHULK itu. Tuan-tuan, orang Johor tuan-tuan, tak tahulah seragama ke tidak. Tantap tak seragama. Kalau seragama mungkin nasi bunting aja, mungkin. Kalau nak sangka guguk je lah kan. Kalau datang tak punting, mungkin tak dengar sangat apa ustazah ni cakap. Badannya dalam kelas, pikirannya ke lain, mungkin. Sebab apa? Boleh terpengaruh dengan ajaran sihab. Pengaruhnya tu, kita tengok macam kelakar yang saya pernah terangkan sebelum ni kan. Kepercayaan ajaran sesat sihab ni apa? Percaya Nabi Muhammad itu Tuhan. Masya Allah. Itu perkara asas tu, Nabi Muhammad abduhu wa rasuluh, hambanya dan pesuruhnya. Macam mana jadi Tuhan? Baik, itu begitu rapuhnya. Jadi untuk mengelakkan perkara ini, sangat baik untuk kita ulang kaji. Walaupun dah tahu, ulang kaji lagi hujah-hujah Ahlu Sunnah wal Jamaah, supaya tidak terpengaruh dengan ajaran sesat yang bukan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kerana mereka, kita Ahlu Sunnah wal Jamaah mempunyai hujah yang mantap mengenainya, menyebabkan semakin bertambah yakin dan mantap serta terus mengamalkan sambutan tersebut pada setiap tahun sebagai pengikut pegangan yang betul dari segi konsep, amalan dan cara sambutan itu dilakukan. Kalau dilihat dari segi pelaksanaan, majlis sambutan Maulidul Rasul merupakan salah satu cara mendekatkan umat Islam kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana di dalam majlis ini mengandungi puji-pujian dan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazkirah, peringatan dan sebagainya. Baik. Jadi saya tuliskan sikit tentang bid'ah ni supaya kita lebih jelas, ataupun kita ulang kaji lah. Yang dah tahu, kita ulang kaji lah. Baik. Yang pertama sekali, bid'ah itu apa? Bid'ah itu, saya tulis hobi lah kan. Tak maaf, bukan nak merendah-rendahkan jemaah sini, tidak. Takut ada yang tak faham Jawi. Takkan saya tanya, siapa tak pandai Jawi lah, semua kat tangan pula. Itu memang betul-betul lah memalukan kan. Jadi saya tulis Rumi. Bid'ah. Kalau kat sekolah memang tanya, pasal apa nanti dipertanggungjawabkan, Ustaz, kenapa anak saya tak boleh baca Jawi? Itu kena tanya lah. Sini orang tanya kan, Ustaz, tak maaf kan, minggu depan tak payah datang. Jaga adab lah kan? Saya jaga adab. Jadi bid'ah maknanya segala perkara baharu, segala perkara baharu yang tidak pernah dibuat oleh Rasulullah SAW. Itu pengertian yang ringkas lah, paling ringkas. Bid'ah ni segala perkara, apa-apa saja perkara baharu, benda yang baharu. Baharu macam mana? Yang tidak pernah dibuat oleh Rasulullah SAW. Maknanya perkara yang tak pernah dibuat oleh Rasulullah dikira perkara baharu, itu dipanggil bid'ah.
Kemudian boleh ulama ahlu sunnah wal jamaah, ni yang bahagi ini bukan Ustaz Aidin, tak. Ulama ahlu sunnah wal jamaah, boleh ulama ahlu sunnah wal jamaah, bukan seorang, ramai ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dipecahkan bid'ah itu kepada dua jenis. Satu, bid'ah hasanah. Hasanah ni maknanya yang baik. Satu lagi bid'ah yang dolalah. Dolalah ni yang sesat. Baik, golongan yang bukan ahlu sunnah wal jamaah tidak menerima pembahagian bid'ah kepada dua. Dalil mereka dengan hadis kullu muhdatsun, setiap yang baru, bid'atun, itu bid'ah, wa kullu bid'atun, dan setiap yang bid'ah yang Rasulullah tak pernah buat, dhalalatun, sesat. Ada hadis ni. Itu sebab tuan-tuan, kita ahlu sunnah wal jamaah jangan cepat melatah kalau ada yang adalah sesat yang menggunakan ayat Al-Quran dan hadis sebagai hujah. Jangan melatah lagi. Ni Quran ni, hadis ni bukan main-main. Al-Quran betul, hadis betul. Pemahaman orang tu yang salah. Nak tahu pemahaman dia betul tak betul, rujuk kitab tafsir. Al-Quran wajib rujuk kitab tafsir. Hadis wajib rujuk kitab syarah hadis. Hadis tersebut, ada satu lagi hadis yang seolah-olah bertentangan. Saya tak ingat Arabnya, tapi bahasa Melayunya, sesiapa mengadakan satu perkara baharu yang baik, sesiapa yang mengadakan, mewujudkan, membuat sesuatu yang baharu, benda yang baharu, maknanya yang tak pernah dibuat oleh Rasulullah, bid'ah lah, tetapi yang baik bagi dan diamalkan oleh orang, disampaikan kepada orang lain dan diamalkan, bagi orang yang mengamalkannya itu pahala, dan bagi orang yang menyampaikannya itu pahala sehingga hari kiamat. Barang siapa mengadakan, membuat satu amalan baharu tapi yang jahat, yang buruk, yang tak baik, lalu disampaikan kepada orang lain, orang tu mengamalkannya, baginya dosa, serta yang menyampaikannya pun dosa hingga hari kiamat. Maknanya ada kat situ, bid'ah itu, perkara baharu itu, ada yang baik, ada yang sesat. Habis hadis yang kata setiap yang baharu, setiap yang bid'ah itu sesat, syarah hadis tersebut itu dari segi akidah. Dari segi akidah, kalau ada perkara baharu yang tak pernah diyakini, dipercayai dalam hati Rasulullah SAW, maka itu sesat. Dari segi akidah, kalau bid'ah jadi sesat. Contoh, salah satu keyakinan atau kepercayaan yang bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat, iaitu mempercayai bahawasanya Allah Ta'ala pinjamkan kuasanya kepada makhluk. Para ulama tauhid mengatakan akidah ini akidah yang sesat, akidah Mu'tazilah. Dari segi hukum Islam atau tidak, dua pendapat ulama. Imam Abul Hasan Al-Ash'ari kata jatuh kafir fahaman Allah pinjamkan kuasa kepada makhluk. Dalil, sifat kudrat Allah sudah jadi dua, terbatal sifat wahdaniyah Allah pada sifat. Esa Allah Ta'ala itu ada tiga perkara: zat, sifat, perbuatan. Esa Allah pada sifat sudah terbatal. Maknanya sifat Allah boleh dipecah-pecahkan, bagi-bagi. Makhluk bukan satu, makhluk banyak, jenis saja banyak. Ya, manusia lain, binatang lain, Tuhan lain, UFO tak tahu ada ke tak ada lain, kan? Makhluk semua. Makhluk tu masih Allah, barang yang selain Allah Ta'ala, banyak.
Dia syurga neraka ni makhluk selain Allah, makhluk. Kalaulah seseorang berfahaman Allah pinjamkan kuasanya pada makhluk, dengan kuasa itulah makhluk itu bergerak, makhluk itu memilih. Dan secara fahaman ini fahaman sesat Mu'tazilah. Kata Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, jatuh kafir, murtad, na'udzubillah min dzalik. Tetapi pendapat ini lemah. Pendapat yang kuat ialah Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang mengatakan fahaman Allah pinjamkan kuasa pada makhluk ini masih lagi Islam, tetapi fasik, berdosa besar. Kenapa? Sebab fahaman ini tak pernah dibawa, disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dia masih lagi Islam. Kenapa? Apa dalilnya? Sebab dia masih mengatakan kuasa itu daripada Allah, bukan makhluk itu sendiri. Itu selamat juga situ. Jadi fahaman Allah pinjamkan kuasa pada makhluk ini, kaul muktamad, pendapat yang kuat, tak kafir, tapi ahlul bid'ah. Baik, nanti kita sambung yang insya-Allah. Baik, jadi pembahagian bid'ah kepada hasanah dan dhalalah ini berdasarkan hadis juga. Bukanlah tepuk dada tanya selera. Ulama-ulama semua jemaah ni kita tepuk dada tanya selera, kita berdasarkan hadis juga. Baik. Contoh bid'ah hasanah ini ada pecah lagi, iaitu masuk hukumnya bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunat, bid'ah yang harus ni maknanya boleh, bukan harus ni mesti tak boleh. Yang bid'ah yang dhalalah ada hukumnya iaitu makruh,
dan ada hukumnya haram. Baik. Jadi contoh bid'ah yang wajib, dia tu bid'ah Rasulullah tak nak buat, tapi wajib dibuat. Allah Akbar. Guru saya dah datang. Ustaz Khairul ni, masya-Allah. Guru belajar bahasa Arab pun tak habis. Niat ke marah. Tak, dia tak marah. Tunggu baik orang ni. Baik, saya tak habis belajar. Betul dia rupanya. Baik. Jadi bid'ah yang wajib, contoh pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Kalau salah tolong tunjukkan Ustaz. Maklumlah manusia silap. Pengumpulan dan penulisan, bukan penulisan, pembarisan. Maaf, pembarisan. Baik, zaman Rasulullah SAW Al-Quran ditulis juga, tapi tak dikumpulkan. Maknanya ada sahabat ni tulis ayat sekian, sahabat ni tulis ayat sekian, sahabat ni tulis ayat sekian. Setelah kewafatan Rasulullah SAW pada zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar telah memberi cadangan untuk mengumpulkan Al-Quran. Kali pertama Sayyidina Abu Bakar tidak setuju. Kenapa? Rasulullah tak nak buat, aku tak nak buat. Sayyidina Abu Bakar ni, apa yang Rasulullah tak nak buat, dia berkeras tak nak buat. Sayyidina Abu Bakar pernah satu kali tak dapat tidur malam. Mengiring ke kanan tak sedap, tak boleh tidur. Melentang tak dapat tidur. Mengiring kiri tak dapat tidur. Nyarap makhluk. Jadi anak dia Siti Aisyah bertanya, Pak, lebih kurangnya lah, Pak, kenapa Pak boleh tidur Pak? Kalau dia jawabkan lah. Bapa cakap, aku ni ada tulis hadis Rasulullah, tapi aku takut apa yang aku tulis tu tak sama seperti yang Rasulullah sebut. Ya Allah, dia ni sahabat yang paling rapat ni, ya Allah. Dan dia jamin syurga, kat dunia dah dia jamin syurga dah. Dia punya risau tu, ya Allah, dia takut hadis yang dia tulis, padahal dia dengar menghadap tu. Dia takut hadis yang ditulis tu tersilap, tersalah. Dia tersalah ayat ke, tersalah perkataan ke, tak boleh tidur. Habis macam mana? Dia bakar semua penulisan hadis tu, dia bakar. Dah bakar, dah tentunya dah hilang tulisan, orang dah boleh baca, baru boleh kenyang tidur. Kalau dia kata ngorok kan, ngorok, berengku. Tapi taklah mengatakan senang buat berengku. Maknanya senang buat berengku maknanya tidur nyenyak lah. Kalau kita ngorok lah, ngorok tu kita dah nyenyak tu kan, mimpi pun tidak. Macam saya tadi, apa sekolah buat pengajian daki bukit, tak pernah, aku dah lama puluh tahun tak naik bukit. Dulu masa muda nolong arwah abah apa Nyawit juga, kawasan Nyawit tu bukit ada juga kan, ini bukit. Ini dah lama, dah 20 tahun sekali disuruh naik bukit. Kau balik-balik tidur ngorok, kau tak mimpi pun tidak, penat kan. Baik semua sekalian. Jadi pengumpulan Al-Quran dicadangkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab kepada Sayyidina Abu Bakar. Kali pertama tak diterima. Kali kedua, sahabat-sahabat perang Sabilullah, saya tak ingat perang apa, dan lebih kurang 40 orang kalau tak silap, hafiz Al-Quran, syahid. Syahid, dia hafaz 30 juzuk Al-Quran, syahid. Al-Quran 30 juzuk dah ada dalam hati, dah dikumpul dalam hati, syahid. Jadi Sayyidina Umar kata, ini kita kena kumpulkan, Al-Quran kena kumpulkan. Kalau tidak, ramai hafiz Quran, syahid, nanti Al-Quran tak dapat dibaca. Tak dapat dibaca. Sayyidina Umar kali kedua menerima.
cadangan Sayyidina Abu Bakar menerima cadangan Sayyidina Umar untuk dikumpulkan Al-Quran. Dikumpulkan. Sahabat ni kumpul, apa ni yang ada tulis kumpulkan. Kemudian pada zaman Sayyidina Uthman, kalau tak silap saya, dibariskan. Baris apa? Baris atas, bawah, depan. Dia semasuklah baris dua di atas, baris dua di bawah, baris dua di depan. Itu zaman Rasulullah tak dibariskan. Rasulullah sampaikan melalui lisan sahaja. Dan sebelum itu tak ada baris. Bayangkan tuan-tuan, kalau Al-Quran yang kita dapat sekarang tak ada baris. Ada baris saja, ada yang tak boleh baca. Lagi yang tak ada baris. Bukan tuan-tuan kat sini, tempat lain. Saya dulu masa suragama ada kawan. Ni bukan nak aitkan, maknanya dia bukan pengajaran. Dia ni masukkan kat suragama ada ujian Al-Quran untuk apa, lepas naik darjah tu wajib lulus Al-Quran. Jadi dia disuruh baca surah Al-Baqarah, awal surah Al-Baqarah. Dia pun dengan confident lah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, pelan. Wah, ni confirm lepas ni. Mana datang alam ni? Ustaz cakap Alif Lam Mim. Maaf Ustaz, alam ni semua Ustaz. Saya pun alam. Itu tak ada baris tu. Nampak? Tak ada baris. Jadi ini alam. Itu belum kaf ya ain sad, tak berbunyi, tak tahu. Kaf ya ain sad. Itu ada dengungnya tu. Kaf ya ain sad. Ada kol-kolah. Tak ada baris. Mana baca, tak pandai, boleh baca. Pembarisan Al-Quran, pengumpulan dan pembarisan Al-Quran itu bid'ah. Zaman Rasulullah tak ada, tapi wajib dibuat. Ulama kata, sebab nanti susah. Orang zaman sekarang susah, akhir zaman. Baik, banyak lagi. Ada lagi perkara yang bid'ah tapi sunnah dibuat. Ada juga perkara bid'ah yang harus dibuat. Contoh yang harus ini iaitu amalan sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi pembahagian bid'ah kepada hasanah ini berdasarkan hadis tersebut, iaitu perkara baharu yang dibuat yang baik, disampaikan, diamalkan, pahala bagi yang mengamalkan dan menyampaikan hingga hari kiamat. Kemudian contoh bid'ah yang wajib, yang hasanah, pengumpulan pembarisan Al-Quran. Yang sunat saya lupa, nanti saya kalau lain kali saya cuba carikan. Yang harus, yang boleh dibuat sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada juga bid'ah yang sesat macam tadi lah. Sesat yang haram, iaitu mempercayai, ini dari segi akidah lah. Boleh juga dimasukkan sini, mempercayai apa percayaannya, Allah pinjamkan kuasa kepada makhluk. Ini kalau Sahirul terangkan ni, berjam ni, pinjamkan kuasa kepada makhluk. Dengan kita Arab keluar, Masya Allah. Baik. Jadi tuan-tuan, sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bid'ah. Kita terima ia bid'ah. Tapi ada juga dalil yang mengatakan dia bukan bid'ah. Maknanya Rasulullah pernah buat, cuma tak seperti sambutan kita sekarang ini. Iaitu dengan cara berpuasa. Rasulullah menyambut hari kelahirannya setiap minggu, bukan setiap tahun. Iaitu puasa pada hari Isnin. Itu cara sambutan Rasulullah SAW pada hari kelahirannya, iaitu setiap minggu. Boleh tak Ustaz, saya nak ikut Rasulullah sambut mesti dia dengan puasa, saya nak ikut? Boleh. Sunnah. Malah itu sunnah. Maknanya Rasulullah pernah buat dan hukumnya pun sunat kita buat. Kalau macam saya lahir hari Selasa,
Isnin malam Selasa. Jadi saya puasa hari Selasa. Boleh. Maknanya apa nama ni? Sebagai sambutan kelahiran saja. Bukan puasa sunat Isnin Khamis. Saya puasa khas untuk hari Selasa. Sebab apa? Rasulullah pernah menyambut hari kelahirannya dengan puasa pada hari Isnin. Boleh. Cuma pelik sikit lah, orang tak buat sangat kan. Orang nak sambut mesti okey tuan saya puasa. Tak kan? Mesti pula kan. Tapi boleh, tak ada masalah. Baik. Tentang sambutan Maulid Rasul ni tuan-tuan, ada di Malaysia. Semua jemaahnya bukan orang Melayu lah. Jemaah kira mamak lah mamak Malibat, kaum Malibari di Sungai Tiram. Ada satu surau. Kalau tuan-tuan sempang Ulu Tiram tu belok kanan, ada masjid. Lepas masjid tu depan sikit ada surau. Dekat situ sambutan Maulid Rasulnya sebelum subuh, tepat 12 Rabiul Awal sebelum subuh. Kenapa? Betul-betul detik kelahiran Rasulullah SAW. Bila? Ingatlah lagu malam Isnin subuh yang cerah. Subuh, Rasul lahir waktu subuh. Kalau tak ingat nyanyi dah lagu kan. Lagu cuma ingat tu 12 Rabiul yang cerah. Jadi betul-betul dia buat sebelum subuh tu dibacakan Maulid. Tapi dia tak baca Maulid Barzanji, Maulid Tibai boleh tu. Ustaz Zairul itu Zairul ingat. Maulid Tibai Haji Husin tu pernah pergi kan. Maulid Tibai kalau tak silap tu. Dia lain kan, bukan Maulid Barzanji lah. Lagunya pun lain. Kita pun tak mengikut. Diam aja lah, ataupun dia tengok teks tu baca je lah. Kan. Betul-betul kalau kita orang Melayu buat, bukan tempat sini lah, tempat lain mungkin tak datang. Imam dengan Bilal saja. Imam dengan Bilal saja lah. Sebelum subuh kan, memanglah 12 Rabiul Awal cuti, cuti. Tapi pukul 4 pagi boleh buat. Kalau orang Melayu dapat buat tu memang terror lah. Biasa buat apa? Maghrib, Isyak kan, masak, siang kan. Baik, cukuplah apa nama penerangan tentang bid'ah tuan-tuan. Mudah-mudahan kita beramal dengan ilmu, dengan dalil, dan tidaklah kita terpengaruh dengan ajaran sesat yang mengatakan sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah bid'ah yang dalalah. Pun begitu, ada pesanan daripada ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah juga dalam kita menyambut sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam yang hukumnya bid'ah hasanah, namun perlu dijaga beberapa perkara. Perlu dititik beratkan. Jangan diambil ringan. Iaitu yang pertama, ikhtilat, percampuran lelaki perempuan. Jangan sampai bertepuk tampar. Apa? Rewang-rewang ni apa? Ni cerita pengalaman tuan-tuan Kelemahan kita lah, kena baiki. Saya pernah apa nama ni, rewang. Ni sekolah agama, tapi saya tak sebutlah sekolah agama ni, kan tahu pula semua kan. Dalam rewang-rewang tu, tengah masak-masak, ada nak tebuk apa tin. Masak tu nasi tomato ke nasi biryani, dia ada puri tomato lah. Nak ditebuk tinnya tu. Jadi campur lagi perempuan masak. Yang boleh campur tu, nak dibuka tin apa nama sos tu. Puak! Tiba-tiba ustazahnya menjerit. Saya malu nak sebut nusan, tapi pengalaman kan. Dia sebut kemaluan dia berdarah, dia kata. Saya tak sebutlah perkataannya. Dia sebut perkataannya. Anu aku berdarah dah. Anu lah saya sebut dah. Senang. Ustazah. Tak apa dia fikir, tak tahu lah. Sos tomato, puri tomato. Memanglah warna merah kan. Kenapa dia terkeluar tu? Apa dia fikirnya tu? Yang ustaznya pula dah marah. Dah, pergi main depan. Jangan asyik main belakang ni. Apa pula ayatnya tu? Kita
Mula-mula masa kejadian tu saya tahu juga, tapi dia lama ya Allah, ustaz-ustazah. Ini bukan nak buruk-burukkan tuan, ini maknanya pengalaman hidup. Saya pun tak sebut nama siapa-siapa. Keluar perkataan macam tu, pemikirannya tu ke arah mana tu tak tahu. Yang seorang fikir waktu, yang seorang disuruh benda-benda tak baik lah. Ada segi perkataan, campuran, itu kena jaga. Itu memang haram tetap haram. Kita nak menyambut Maulid Rasul ni bid'ah hasanah, benda yang baik. Tapi kalau dah ada suasana macam tu, dah jadi haram tuan-tuan. Dan satu lagi peringatan daripada kitab-kitab para ulama, sebutan nama Allah dan Muhammad disebut betul-betul. Disebut betul-betul. Sebab ini nama Allah, nama Tuhan. Muhammad, nama Rasul Allah. Contoh selawat sallallahu ala Muhammad. Dia jangan mat macam tu. Itu teguran daripada kitab-kitab para ulama lah. Kadang kita tak perasan. Tapi kalau apa nama ni, untuk penambahbaikan boleh kita mulakan. Orang tak ikut je tak apalah. Kan? Kita mulakan. Macam saya kalau jadi imam, lepas sembahyang kita bersalam tu, kat sekolah sama, kat masjid kat sama, saya pegang mic tu, saya sebut sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting nama Nabi Muhammad tu, jangan dipanjangkan. Kenapa? Sebab nanti berubah maknanya atau tak ada makna. Yang penting bukan nama Nabi Muhammad, cara sebutan yang betul lah. Jadi itu semua ditegur oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri, supaya majlis yang asalnya hukumnya bid'ah hasanah baik, sepatutnya dapat pahala, tetapi jangan sampai dapat dosa dengan sebab perkara-perkara tadi, ikhtilat, campur lelaki perempuan dari segi bahasa, perlakuan dan juga sebutan nama Allah dan nama Nabi Muhammad. Baik, cukuplah kata ni tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.